Puasakan aku, dan aku akan hamilkan kamu. Kata-kata itu dilemparkan oleh seorang pegawai wanita tentera Amerika kepada seorang lelaki Malaysia yang sedang berjoging di Pantai Langkawi, Malaysia. Pegawai wanita berambut perang itu menunjuk dan ketawa, dan di belakangnya, 4 orang askar Amerika yang lain turut ketawa terbahak-bahak. Tak nak ke DNA Amerika yang hebat ni, suaranya penuh ejekan. Lelaki itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya berlalu pergi tanpa menoleh. Seorang lelaki Asia Pertengahan 30-an yang kelihatan biasa. Berpakaian sukan berwarna kelabu, dia hanya kelihatan seperti seorang pelancong yang berlari senyap. Pegawai wanita itu mendengus melihatnya. Namun, 3 hari kemudian, sesuatu berlaku yang membuatkan wajah pegawai wanita yang angkuh itu dan anak buahnya pucat lesi. Mereka berdiri tegak di hadapan lelaki itu, tangan mereka menggigil. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Siapakah lelaki yang kelihatan biasa itu, yang hanya menahan penghinaan dan berlalu pergi? Jika Anda ingin tahu tentang kisah pembalasan yang menakjubkan ini, teruskan membaca dan tinggalkan komen dengan kata-kata, "Jangan pandang rendah lelaki Malaysia." Mari kita kembali ke pagi itu, 3 hari yang lalu, di mana segalanya bermula. Pukul 6 pagi, Pantai Langkawi sunyi sepi. Puncak Gunung Raya disinari matahari pagi, kelihatan kemerah-merahan, dan di persisiran pantai, kelihatan beberapa orang keluar bersenam awal pagi. Major Razak bin Abdullah sedang berlari dengan rentak yang tetap, memakai pakaian sukan Nike berwarna kelabu dan seluar pendek hitam. Dengan AirPods terpasang, dia bergerak di sepanjang pantai dengan pernafasan yang stabil, rutin yang telah dilakukannya setiap pagi selama lebih 20 tahun. Ia adalah pagi yang damai, hanya bunyi ombak dan kicauan burung yang kedengaran. Tiada sebarang ekspresi di wajah Major Razak. Dia hanya berlari, memandang ke hadapan. Ini adalah hari keempatnya di Langkawi, tetapi dari luar, dia kelihatan seperti pelancong biasa. Dia berjoging sendirian, makan sendirian di restoran, dan meluangkan masa sendirian di bilik hotelnya. Tiada sesiapa yang peduli siapa dia. "Hei!" Kedengaran suara lantang dari belakang. Major Razak terus berlari. Dia tidak menyangka mereka memanggilnya. "Hei, lelaki Malaysia, kali ini jelas." Major Razak memperlahankan lariannya dan menoleh ke belakang. 5 orang, memakai pakaian latihan tentera Amerika, sedang berlari ke arahnya. Mereka memakai baju T kelabu dan seluar pendek hitam, dengan lambang tentera darat kelihatan jelas. Di hadapan sekali ialah seorang pegawai wanita berambut perang, tingginya lebih 175 cm, berbadan tegap, dan rambutnya diikat ekor kuda. Di bahunya, kelihatan lencana pangkat kapten. "Hei, awak lelaki Malaysia, kan?" Pegawai wanita itu berhenti di hadapan Major Razak. Dia kelihatan tidak tercungap-cungap. Major Razak hanya mengangguk. "Ya Tuhan, sendirian." Pegawai wanita itu menoleh ke belakang dan ketawa, diikuti oleh 4 askar lelaki yang mengekorinya. Terutama seorang lelaki kulit hitam berbadan besar ketawa terbahak-bahak. Tak nama di dadanya tertera Tom Harrison. "Big Tom, lelaki Malaysia ni, semuanya kecil macam ni ke?" kata pegawai wanita itu. Pegawai wanita itu mula mengelilingi Major Razak perlahan-lahan. Dia memerhatikannya dari atas ke bawah, seolah-olah sedang memeriksa haiwan di zoo. "Berapa tinggi awak?" "Sekitar 170 ke?" Major Razak tidak menjawab. Dia hanya berdiri dengan senyap. "Lebih kecil dari yang disangka." Memang betul, seperti yang diceritakan tentang lelaki Malaysia. Mata biru pegawai wanita itu memandang Major Razak dengan nada mengejek. Tag namanya tertera Kate McBride. Kapten Kate McBride berdiri betul-betul di hadapan Major Razak. Dia mendekatkan wajahnya dan berkata, "Awak boleh tegakkan itu?" Wajah Major Razak sedikit tegang. Dia faham maksudnya dengan tepat. Namun, dia tidak menunjukkan sebarang reaksi. Dia hanya memandang lurus ke arahnya. "Awak faham apa yang saya cakap? Awak boleh berbahasa Inggeris ke?" Kapten Kate McBride mengetuk dada Major Razak dengan jarinya. "Cuba tegakkan, kalau boleh." Di belakang mereka, kedengaran gelak ketawa yang kuat. "Kapten, itu agak keterlaluan, kan?" Big Tom berkata sambil ketawa, tetapi nadanya lebih kepada menyokong daripada menghalang. "Apa yang keterlaluan? Saya cuma tanya fakta." Kapten Kate McBride membalas dengan sombong.
Dia melangkah setapak lagi mendekati meja Razak. Jarak mereka hampir bersentuhan. Lelaki Malaysia, suaranya merendah. Kalau awak boleh tegakkan itu, saya akan mengandung secara istimewa untuk awak. Macam mana? Tak nak ke anak saya ada DNA Amerika yang hebat? Pada saat itu, genggaman tangan meja Razak menggeletar. Kekuatan mengumpul di tangannya, kemudian perlahan-lahan hilang. Dia menarik nafas dalam-dalam, wajahnya kekal tanpa ekspresi, tetapi matanya berubah. Ia adalah tatapan yang dingin dan tenang, menahan sesuatu. Lelaki yang membosankan, Kapten Kate McBride mendengus. Pergi dan lari sekuat hati awak. Itu sahaja yang awak boleh buat. Dia melambaikan tangan, seolah-olah menghalau. Meja Razak perlahan-lahan berpaling. Dia mula berlari semula. Dia meningkatkan kelajuan dan semakin menjauh. Dari belakang, gelak ketawa masih kedengaran. Memang lelaki Malaysia ni pendiam je kan? Tak boleh nak bercakap pun dengan kita. Senang je nak buli. Suara-suara itu semakin perlahan. Meja Razak terus berlari. Pernafasannya masih teratur, tetapi degupan jantungnya sedikit laju. Dia berlari sehingga ke hujung pantai. Dia hanya berhenti apabila sampai di tempat yang tiada orang. Dia memandang ke laut, ombak datang dan pergi. Meja Razak menggenggam dan membuka penumbuknya. Ini adalah tangan yang telah dilatih selama lebih 20 tahun. Dilatih untuk menumpaskan orang, mengendalikan senjata dan menghapuskan sasaran. Tetapi kini, ia hanya menggigil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Namun, jauh di dalam dadanya, sesuatu mula meraung. Sesuatu yang telah ditahannya selama lebih 20 tahun, sesuatu yang telah ditahannya sebagai seorang askar, sesuatu yang telah disembunyikannya demi misi. Ia mula terbangun sedikit demi sedikit. Meja Razak merasakannya, tetapi dia berusaha untuk mengabaikannya. Kerana masanya belum tiba, dia mula berjoging perlahan-lahan semula. Dalam perjalanan pulang ke hotel, belakangnya masih kelihatan seperti pelancong biasa. Tetapi di dalam dirinya, sesuatu mula berubah. Dan ini hanyalah permulaan. Pada petang itu, Meja Razak berada di medan selera eksklusif tentera Amerika, berhampiran pangkalan laut Pearl Harbor. Sebenarnya, ini adalah tempat yang jarang dimasuki orang awam, tetapi dia mempunyai urusan istimewa. Dia dijadwalkan bertemu Encik Hamid bin Idris, seorang rakyat Malaysia Amerika yang mengendalikan restoran masakan Malaysia. Encik Hamid, seorang lelaki awal 50-an dengan rupa yang baik, juga merupakan seorang veteran Perang Vietnam. Meja Razak, sudah lama tidak berjumpa. Encik Hamid menghulurkan tangan untuk bersalaman dengan gembira. Ada urusan apa ke sini? Ingat nak makan malam? Jawab Meja Razak dengan tenang. Mereka berdua berbual seketika. Dan Encik Hamid kemudian menjemput Meja Razak untuk makan malam di restorannya yang berdekatan, lalu bangun dari tempat duduk. Meja Razak kekal di medan selera, berhasrat untuk makan burger ringkas. Medan selera Navy Exchange itu luas. Bendera Amerika digantung di siling, dan dindingnya dipenuhi dengan gambar-gambar berkaitan tentera. Gambar-gambar askar dari Perang Iraq dan Perang Afghanistan. Meja Razak beratur di hadapan Burger King. Di hadapannya ada beberapa keluarga tentera, dan di meja-meja di sekelilingnya, kebanyakan orang memakai pakaian seragam tentera. Selepas memesan, dia menerima nombor giliran. Dia diberitahu perlu menunggu kira-kira 15 minit. Meja Razak duduk di sudut meja dan menunggu dengan tenang. Dia meletakkan nombor giliran kertas berwarna coklat di atas meja dan melihat berita di telefon bimbitnya. Suasana di sekelilingnya riuh rendah. Gelak ketawa askar, bunyi kanak-kanak berlari, dan bunyi masakan dari dapur bercampur aduk. Pada waktu itu, kedengaran gelak ketawa yang dikenalinya dari arah pintu masuk. Meja Razak mengangkat wajahnya. Ia adalah Kapten Kate McBride dan rombongannya. Kelima-lima mereka memakai pakaian seragam tentera kasual. Baju T berwarna hijau zaitun, seluar berwarna khaki, dan ada yang memakai topi. Mereka masuk dengan riuh rendah sambil ketawa. Latihan hari ini betul-betul buat saya rasa nak mati, kata Big Tom dengan suara lantang. Itu latihan ke? Itu cuma pemanasan badan, balas Kapten Kate McBride sambil ketawa. Meja Razak menundukkan wajahnya. Dia berpura-pura melihat telefon bimbitnya, mengelak pandangan mereka.
Dia berharap mereka tidak akan menyadarinya. Tetapi dunia ini tidak semudah itu. Tengok sana. Kedengaran suara Kapten Kate McBride. Bukankah itu lelaki Malaysia yang kita nampak pagi tadi? Major Razak berpura-pura tidak mendengar. Dia terus melihat telefon bimbitnya. Oi, lelaki Malaysia. Kapten Kate McBride memanggil dengan suara lantang. Orang ramai di sekeliling menoleh. Major Razak terpaksa mengangkat wajahnya. Kapten Kate McBride datang menghampiri dengan ceria. 4 orang lelaki mengikutinya dari belakang. Ya Tuhan, memang awak. Kapten Kate McBride berdiri di hadapan meja Major Razak. Kenapa awak ada di sini? Macam mana pelancong boleh masuk sampai ke sini? Major Razak tidak menjawab. Dia hanya memandangnya. Wajahnya kekal tanpa ekspresi. Tak nak bercakap ya? Memang pendiam pun pagi tadi. Kapten Kate McBride ketawa. Dia menarik kerusi dari meja sebelah dan duduk bertentangan Major Razak. 4 orang yang lain turut duduk di sekeliling. Major Razak dikepung sepenuhnya. Makan seorang diri ke? Kapten Kate McBride bertanya. Major Razak mengangguk. Kesiannya, macam tak ada kawan, Big Tom mencelah. Askar-askar lain tergelak kecil. Awak dari Malaysia ke? Kapten Kate McBride bertanya lagi. Ya, jawab Major Razak ringkas. Oh, awak boleh berbahasa Inggeris rupanya? Kapten Kate McBride berpura-pura terkejut. Walaupun pelat sikit, tepat pada masa itu, kedengaran panggilan dari kaunter. Nombor 68, nombor Major Razak. Apabila dia cuba bangun, Kapten Kate McBride mengangkat tangan. Biar saya ambilkan. Tanpa sempat dihalang oleh Major Razak, Kapten Kate McBride pergi ke kaunter. Di atas dulang merah, ada burger, kentang goreng, dan Coke. Dia membawanya kembali. Sambil meletakkan dulang di atas meja, Kapten Kate McBride mengambil sekeping kentang goreng. Ia adalah kentang goreng yang paling kecil dan paling pendek. Dia menunjukkannya kepada Major Razak dan askar-askar lain secara bergilir-gilir sambil ketawa terbahak-bahak. Tengok nih, ini samakan macam itu? Maksudnya terlalu jelas. Kelima-lima mereka ketawa terbahak-bahak. Mereka mengetuk meja sambil ketawa. Orang di meja-meja sekeliling turut melihat apa yang berlaku. Ada yang ketawa, ada yang menggelengkan kepala dan memalingkan muka. Major Razak hanya duduk diam. Ekspresinya tidak berubah. Hanya matanya yang kelihatan sedikit lebih dingin dan suram. Oi, Kapten, bukankah itu keterlaluan? Big Tom berkata sambil ketawa. Tetapi sekali lagi, dia tidak menghalangnya. Malah, dia kedengaran lebih terhibur dan mengikut rentak. Apa yang keterlaluan? Itu fakta kan? Kapten Kate McBride menjatuhkan kentang goreng kecil itu ke atas pinggan Major Razak. Nah, ini untuk awak. Sesuai sangat kan? Dia mengenyit mata. Major Razak masih tidak berkata apa-apa. Dia perlahan-lahan mengangkat dulang itu. Dia bangun dari tempat duduknya. Dah nak pergi ke? Kapten Kate McBride bertanya sambil berpura-pura terkejut. Dasar membosankan. Dia mendengus lagi. Major Razak membawa dulang itu ke arah pintu keluar. Dari belakang, gelak ketawa masih kedengaran. Memang lelaki Malaysia ni membosankan, kan? Tak cakap apa-apa pun. Tengok muka dia, macam robot je. Suara-suara itu semakin jauh. Major Razak keluar dari medan selera. Udara hangat Hawaii menyentuh wajahnya. Dia berhenti seketika, menarik nafas dalam-dalam. Dulang di tangannya sedikit menggeletar, namun dia menahannya. Dia menahannya sekali lagi, dan kemudian dia perlahan-lahan berjalan. Tetapi ini adalah kali kedua. Dia telah menerima penghinaan yang sama daripada orang yang sama 2 kali. Dan di dalam dirinya, sesuatu mula terbangun dengan lebih jelas. 2 hari berlalu. Major Razak meneruskan rutin hariannya yang tenang. Dia berjoging setiap pagi, menjelajah kawasan sekitar hotel pada sebelah petang, dan makan malam di restoran masakan Malaysia milik Encik Hamid. Dari luar, ia kelihatan seperti jadual pelancong biasa. Mujur, dia tidak bertemu dengan Kapten Kate McBride dan rombongannya. Sekitar pukul 3 petang hari itu, Major Razak berada di pantai Lanikai. Ia adalah tempat yang lebih tenang daripada Waikiki. Laut berwarna zamrud dan pantai pasir putihnya sangat indah, dengan 2 pulau Mokulua kelihatan terapung di kejauhan. Ada pelancong, tetapi tidak seramai di Waikiki.
Meja Razak meletakkan tikar di bawah teduhan pokok palma, duduk dan membaca buku. Bunyi ombak kedengaran secara teratur. Kanak-kanak berlari di tepi air, dan pasangan kekasih berjalan-jalan. Ia adalah petang yang damai. Meja Razak menumpukan perhatian pada bukunya. Ia adalah buku berbahasa Inggris tentang strategi ketenteraan, tetapi kulit depannya ditutup dengan kulit novel biasa. Ketika itulah, "Mama," kedengaran jeritan kanak-kanak. Meja Razak mengangkat wajahnya. Seorang wanita di pantai menjerit. "Tolong, anak saya!" Dia menunjuk ke arah air dan menjerit. Orang ramai mula berkerumun. Meja Razak meletakkan bukunya dan bangun. Seorang budak lelaki yang kelihatan berusia sekitar 8 tahun sedang dihanyutkan. Dia ditolak ombak, semakin jauh. Kanak-kanak itu melambaikan tangannya sambil menelan air. "Tolonglah sesiapa." Ibu itu menangis terdesak-desak. Dia nampaknya tidak boleh berenang, hanya menggelepar di tepi air. Beberapa orang di pantai melompat ke dalam air, tetapi ombaknya ganas. Arus kuat menyukarkan mereka untuk mendekati. 2 orang berenang ke arahnya tetapi menyerah di tengah jalan dan kembali. "Arus terlalu kuat," kata seorang lelaki, tercungap-cungap. Kanak-kanak itu semakin jauh. Tepat pada masa itu, kedengaran suara yang dikenalinya. Ia adalah Kapten Kate McBride, dia dan Big Tom, serta 2 lagi askar Amerika, berlari ke arah mereka. Mereka memakai pakaian sukan. Nampaknya mereka sedang berlatih berdekatan dan mendengar kekecohan itu. "Kami akan menyelamatkannya." Kapten Kate McBride berkata dengan penuh keyakinan. Orang ramai membuka laluan. "Memang askar. Pasti mereka boleh selamatkan." Kapten Kate McBride dan Big Tom melompat ke dalam air. Kedua-duanya kelihatan mahir berenang dan berenang dengan pantas. Namun, setelah kira-kira 10 meter, kelajuan mereka mula berkurangan. Ombak menolak mereka kembali, arus laut jauh lebih kuat daripada yang disangka. Kapten Kate McBride mengayuh tangannya bersungguh-sungguh, tetapi tidak dapat bergerak ke hadapan. Big Tom sudah letih dan berenang ke tepi. "Habislah," ibu itu menangis. Kanak-kanak itu sudah dihanyutkan lebih 30 meter. Kepalanya hanya sedikit di atas air. Kapten Kate McBride juga menyerah dan mula kembali. "Maafkan saya." Arus sangat. Dia kembali ke tepi air, tercungap-cungap, wajahnya pucat lesi. Itu adalah ekspresi pertama di mana keyakinannya hilang. "Panggil pasukan penyelamat." Seseorang menjerit. Mereka kata akan sampai dalam 5 menit. Tetapi 5 menit terlalu lambat. Kanak-kanak itu sudah kelihatan hampir tidak sedarkan diri. Orang ramai memandang dengan ekspresi putus asa. Ibu itu duduk dan menangis. Pada masa itu, seorang lelaki berjalan masuk ke dalam air dengan senyap. Ia adalah Meja Razak. Dia menanggalkan kasutnya, hanya berbaju teh. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya masuk ke dalam air. "Apa yang dia buat?" Seseorang berbisik. "Bukankah itu lelaki Malaysia yang tadi?" Kapten Kate McBride menyadari sambil tercungap-cungap. Meja Razak perlahan-lahan masuk ke dalam air yang dalam, menahan ombak. Air mencecah pinggangnya, kemudian dadanya, dan kemudian dia menyelam ke dalam air. Dia hilang sepenuhnya. Orang ramai menahan nafas dan memerhati. 10 saat, 20 saat, 30 saat berlalu. "Bukankah dia pun dalam bahaya?" Seseorang berkata dengan cemas. Kira-kira 40 saat kemudian, Meja Razak muncul di permukaan air berhampiran tempat kanak-kanak itu berada. Kelajuannya sungguh luar biasa. Dia bergerak di bawah air, bukan di permukaan. Itu adalah cara untuk meminimumkan kesan arus. Dia memegang kanak-kanak itu dengan sebelah lengan. Sambil memastikan kepala kanak-kanak itu berada di atas air, dia mula berenang hanya dengan sebelah lengan yang lain. Orang ramai bersorak. Hebat, dia menyelamatkan kanak-kanak itu. Meja Razak kembali ke pantai dengan kelajuan yang menakjubkan. Walaupun hanya berenang dengan sebelah lengan, dia lebih pantas daripada Kapten Kate McBride yang berenang dengan kedua-dua lengan. Pergerakannya licin dan cekap seperti ikan. Dia memanfaatkan ombak, membaca arus, dan bergerak melalui laluan yang paling optimum. Tidak sampai 5 menit. Meja Razak keluar dari air sambil memegang kanak-kanak itu. Ibu itu berlari dan mengambil anaknya. "Anakku, anakku,"
Kanak-kanak itu sedar. Dia batuk sambil mengeluarkan air. Dia hidup. Orang ramai bertepuk tangan. Hebat. Macam mana dia boleh sepantas itu? Meja Razak berdiri di tepi air tanpa berkata apa-apa. Dia kelihatan tidak begitu tercungap-cungap. Kapten Kate McBride merenung kepadanya dengan terkejut. Big Tom dan askar-askar lain juga ternganga. Mereka tidak dapat percaya bahawa lelaki Asia yang pendiam itu telah mencapai apa yang mereka gagal lakukan. Nampaknya dia bernasib baik. Kapten Kate McBride berbisik perlahan, tetapi suaranya tidak ada keyakinan. Dia juga tahu, itu bukan nasib, tetapi kebolehan. Dan buat pertama kalinya, persoalan tentang lelaki ini mula timbul di benaknya. Petang itu, Meja Razak berada di restoran masakan Malaysia milik Encik Hamid. Ia adalah sebuah restoran kecil berhampiran Chinatown di Honolulu dengan papan tanda bertulis Selera Malaysia dalam bahasa Melayu dan Inggris. Di dalamnya tergantung tanglung merah dan di dinding terdapat menu masakan Malaysia. Nasi lemak berharga 9, laksa Sarawak, Taman 12, sup tulang, Taman 8, dan sebagainya. Meja Razak duduk di sudut meja, makan nasi lemak dengan senyap. Encik Hamid menuangkan segelas lagi air sambil bertanya, Meja Razak, kabar angin mengatakan awak hero di pantai tadi, menyelamatkan seorang kanak-kanak. Nasib baik saja, jawab Meja Razak dengan tenang. Nasib baik, rendah diri sungguh awak, Encik Hamid tersenyum. Selepas pukul 6 petang, pelanggan mula masuk seorang demi seorang ke restoran itu. Kebanyakan mereka adalah orang Malaysia Amerika, tetapi ada juga penduduk tempatan yang menyukai masakan Malaysia. Meja Razak makan perlahan-lahan sambil melihat keluar tingkap. Pemandangan malam di Chinatown terbentang. Papan tanda neon menyala satu demi satu, dan orang ramai berjalan di jalanan. Tepat pada masa itu, pintu restoran terbuka dengan kuat. Ia adalah Kapten Kate McBride dan rombongannya. Kelima-lima mereka memakai pakaian kasual. Kapten Kate McBride memakai tank top hitam dan jeans, manakala Big Tom memakai baju Hawaii dan seluar pendek. Ini ke restoran Malaysia yang terkenal tu? Kapten Kate McBride berkata dengan suara lantang. Encik Hamid bangun dari kaunter dan memberi salam. Selamat datang. Sebaik sahaja mereka hendak duduk di meja, Kapten Kate McBride ternampak Meja Razak di sudut meja. Matanya membulat. Dia menunjuk ke arah Meja Razak. Itu lelaki Malaysia tu. Rombongan itu juga menoleh. Lelaki yang kita nampak di pantai tadi. Big Tom menyedari. Kapten Kate McBride berjalan ke meja Meja Razak. Yang lain mengikutinya. Hai, Kapten Kate McBride berdiri di hadapan Meja Razak. Kali ini, nadanya bukan lagi mengejek. Ada nuansa yang sedikit berbeza. Suara yang bercampur dengan rasa ingin tahu. Prestasi awak di pantai tadi memang hebat. Betul-betul menakjubkan. Meja Razak mengangguk. Dia masih kurang bercakap seperti biasa. Di mana awak belajar berenang? Awak sangat laju, Kapten Kate McBride bertanya. Belajar biasa-biasa saja, jawab Meja Razak ringkas. Biasa-biasa saja ya? Mustahil kemahiran sebegitu datang dari belajar biasa-biasa. Kapten Kate McBride menyilangkan tangannya. Ekspresinya sedikit demi sedikit berubah. Sesuatu seperti rasa hormat mula timbul, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Awak ada bermain sukan apa-apa ke? Bukan perenang, Meja Razak menggelengkan kepala. Kalau begitu, apa yang awak buat? Kapten Kate McBride bertanya dengan bersungguh-sungguh. Meja Razak tidak menjawab. Dia hanya menggigit nasi lemaknya. Membosankan, Kapten Kate McBride mendengus. Tetapi kali ini, nadanya bukan lagi kerana dia benar-benar membosankan, tetapi kerana rasa ingin tahunya tidak terpuaskan. Dia menarik kerusi dari meja sebelah dan duduk bertentangan Meja Razak. Nak bertaruh dengan saya tak? Meja Razak mengangkat wajahnya. Buat pertama kalinya, dia memandang Kapten Kate McBride dengan lurus. Lumba lengan, kata Kapten Kate McBride. Saya nak lumba lengan dengan awak. Suasana di sekeliling menjadi senyap. Pelanggan lain di restoran juga melihat ke arah mereka. Encik Hamid memerhati dari belakang kaunter dengan ekspresi bimbang. Kenapa? Tanya Meja Razak. Ini adalah pertaruhan, kata Kapten Kate McBride. Sama ada awak hanya pandai berenang, atau awak juga kuat. Big Tom mencela sambil ketawa. Kapten, itu tidak adil, kan?
Awak lulusan Ranger School. Sebab itulah ia menarik kan? Kapten Kate McBride ketawa riang. Bagaimana? Takut? Major Razak berfikir sejenak. Dan kemudian dia mengangguk perlahan. Baiklah. Senyuman kemenangan terpancar di wajah Kapten Kate McBride. Baik, mari kita lakukan sekarang. Dia menyingsing lengan bajunya. Encik Hamid tergesa-gesa mendekati. Tuan-tuan, tidak boleh di sini. Meja ini tidak kuat. Tak apa, Pak Cik. Kapten Kate McBride berkata sambil ketawa. Ia akan selesai dengan cepat. Meja itu dikosongkan. Pinggan nasi lemak dan hidangan lain dialihkan ke tepi. Major Razak dan Kapten Kate McBride duduk berhadapan. Kedua-duanya meletakkan siku di atas meja. Mereka berpegangan tangan. Tangan Kapten Kate McBride besar. Saiznya hampir sama dengan tangan Major Razak. Dah bersedia? Tanya Kapten Kate McBride. Major Razak mengangguk. Big Tom menjadi pengadil. Mula. Pada saat itu, Kapten Kate McBride mengerahkan kekuatannya. Tangan Major Razak perlahan-lahan mula condong. 10 darjah, 20 darjah, 30 darjah. Wajah Kapten Kate McBride penuh keyakinan. Tepat seperti yang saya sangka, dia ketawa. Major Razak menahan, tetapi dia ditolak. Ia condong sehingga 45 darjah. Kelihatan seperti sudah hampir tamat. Askar-askar Amerika di sekeliling bersorak. Kapten! Dan pada saat terakhir, belakang tangan Major Razak menyentuh meja. Ia adalah kemenangan Kapten Kate McBride. Ya, Kapten Kate McBride melonjak dari kerusi dan mengangkat kedua-dua tangannya. Big Tom dan askar-askar lain bertepuk tangan. Memang Kapten. Kapten Kate McBride memandang rendah Major Razak. Kan? Ini baru kekuatan sebenar. Berenang itu cuma nasib. Major Razak tidak berkata apa-apa. Ekspresinya tidak berubah. Encik Hamid perlahan-lahan mendekati dan menepuk bahu Major Razak. Awak okey ke? Ya, jawab Major Razak dengan tenang. Rombongan Kapten Kate McBride yang teruja itu mula berpesta sesama sendiri. Mereka memesan sake dan bercakap riuh rendah sambil minum. Memang lelaki Malaysia ni macam ni kan, gagah pada rupa saja. Suara mereka bergema di dalam restoran. Major Razak menghabiskan makanannya dengan senyap. Dia membayar bil dan bangun. Sebelum keluar dari pintu, dia menoleh ke belakang seketika. Kapten Kate McBride tersenyum riang, memegang gelas sake. Dia kelihatan seperti seorang pemenang yang mutlak. Major Razak berpaling dan keluar. Sambil berjalan di jalan malam Chinatown, dia memandang tangan kanannya. Dia sengaja kalah, kerana masanya belum tiba. Namun, tangannya kini sedikit demi sedikit menggeletar. Keesokan paginya, Major Razak bertemu Encik Hamid di lobi hotel. Encik Hamid dengan berhati-hati membuka mulut. Semalam awak sengaja kalah, kan? Major Razak tidak menjawab. Dia hanya menghirup kopi. Faham. Pasti ada sebabnya. Encik Hamid tidak bertanya lebih lanjut. Dia adalah seorang yang berpengalaman, tahu membezakan apa yang perlu diketahui dan apa yang tidak. Sekitar tengah hari, telefon bimbit Major Razak berbunyi. Nombor yang tidak dikenali. Apabila dia menjawab, kedengaran suara Kapten Kate McBride. Macam mana awak dapat nombor saya? Tanya Major Razak. Saya tanya Pak Cik restoran tu. Dia ada kad nama. Kedengaran suara Kapten Kate McBride. Ada masa tak petang ni. Kenapa? Mari kita bertanding dengan betul. Semalam cuma pemanasan badan. Pukul 3 petang di Gimnasium Pangkalan Tentera Amerika berhampiran Pearl Harbor. Kapten Kate McBride telah memanggil Major Razak ke sana. Gimnasium itu luas. Di satu sisi, ada gelanggang bola keranjang. Di sisi lain, peralatan latihan. Dan di luar, ada trek larian dan kolam renang. Apabila Major Razak tiba, Kapten Kate McBride dan 7 askar Amerika sedang menunggu. 3 orang baru telah menyertai 4 orang yang dilihat semalam. Dah sampai pun, Kapten Kate McBride tersenyum riang. Hari itu dia memakai baju T lengan pendek tentera dan seluar pendek hitam. Hari ini kita ada ujian kecergasan yang sebenar. 3 acara, larian, pull-up dan renang. Macam mana? Major Razak memandang sekeliling. Ia adalah kawasan mereka sepenuhnya. Kalau saya menang? Major Razak bertanya. Buat pertama kalinya, dia yang mengajukan soalan. Kalau awak menang, Kapten Kate McBride ketawa, saya akan minta maaf dengan tulus hati. Untuk semua kata-kata yang saya ucapkan sebelum ini. Baiklah,
Major Razak mengangguk. Sebagai balasan, jika saya kalah, saya tidak akan muncul di hadapan awak lagi. Baik, perjanjian dibuat ya. Kapten Kate McBride menghulurkan tangannya. Major Razak memegang tangannya. Jabat tangan kali ini tegang, kedua-duanya serius. Acara pertama adalah larian 5 km. Jarak itu adalah 12,5 pusingan trek. Big Tom bersedia untuk meniup whistle di garisan permulaan. Major Razak dan Kapten Kate McBride berdiri bersebelahan. Matahari tengah hari Hawaii sangat panas. Mula, 2 kilometer pertama mereka bersaing sengit. Kapten Kate McBride mendahului sedikit. Langkahnya lebar dan pernafasannya stabil. Memang kapten, askar-askar yang memerhati di tepi bersorak. Namun, perubahan berlaku selepas 3 kilometer. Major Razak mula meningkatkan kelajuannya. Dia memotong Kapten Kate McBride. Jurang semakin luas, 10 meter, 20 meter, 30 meter. Apa nih? Kapten Kate McBride tercungap-cungap sambil meningkatkan kelajuan. Tetapi dia tidak dapat mengejar. Rentak Major Razak tidak terganggu. Dia mengekalkan kelajuan yang stabil seperti mesin. Menjelang 4 km, perbezaan sudah 100 meter. Apabila selesai, Major Razak mencatat 18 minit 30 saat, Kapten Kate McBride 20 menit 5 saat. Perbezaan 1 menit 35 saat. Mustahil. Kapten Kate McBride meletakkan tangan di lututnya, tercungap-cungap. Major Razak berpeluh, tetapi pernafasannya stabil. Mari ke acara seterusnya, Major Razak berkata dengan tenang. Kapten Kate McBride mengangkat wajahnya dan memandangnya. Buat pertama kalinya, sesuatu seperti ketakutan melintas di wajahnya. Acara kedua adalah pull-up. Ia adalah palang besi yang dipasang di luar, lakukan seberapa banyak yang boleh. Kapten Kate McBride bermula dahulu. 1, 2, 3. Dia melepasi 40. 50. Dia berhenti pada 60 kali, kekuatan di tangannya hilang. Wah, askar-askar di sekeliling bertepuk tangan. Memang, Kapten. Kapten Kate McBride turun ke tanah dan membersihkan tangannya. Ekspresi keyakinannya sedikit kembali. Major Razak memegang palang besi. Dia mula. 1, 2, 3. Dia melepasi 30, melepasi 50. Kelajuannya tidak berkurang. Dia melepasi 60, melepasi 65. Wajah Kapten Kate McBride kelihatan takut. 70, 80, 90. Betul ke ni? Big Tom berbisik. Dia melepasi 100 kali. Major Razak berhenti pada 110 kali. Dia perlahan-lahan turun. Nafasnya tercungap-cungap, tetapi postur berdirinya tidak goyah. Awak ni siapa sebenarnya? Kapten Kate McBride bertanya. Kali ini, ia bukan lagi ejekan. Ia adalah persoalan yang tulus. Major Razak tidak menjawab. Mari ke acara terakhir. Dia menunjuk ke arah kolam. Acara ketiga adalah renang. Ia adalah kuak kupu-kupu 100 meter, pergi balik kolam 50 meter. Ia adalah yang paling sukar. Kedua-dua mereka masuk ke dalam air. Mula, mereka memulakan. Kali ini, ia berbeza dari awal lagi. Major Razak melompat keluar dengan letupan. Pergerakannya membela air sangat sempurna. Gayanya kelihatan seperti akan muncul dalam buku teks fotografi bawah air. Pada jarak 25 meter, dia sudah mendahului Kapten Kate McBride lebih dari 2 kali ganda. Kapten Kate McBride mengayuh tangannya bersungguh-sungguh, tetapi dia tidak dapat mengejar. Apabila Major Razak menyelesaikan 100 meter, Kapten Kate McBride baru sahaja melepasi 60 meter. Ia adalah dominasi sepenuhnya. Major Razak memegang tepi kolam dan naik dari air. Air mengalir dari badannya. Garisan ototnya jelas kelihatan. Kapten Kate McBride akhirnya selesai dan naik dari air. Dia kelihatan sangat keletihan. 7 askar di sekeliling tidak dapat berkata apa-apa. Mereka tidak dapat percaya. Kapten Kate McBride, kebanggaan mereka, telah kalah dalam ketiga-tiga acara. Dan itu pun dengan cara yang sangat ketara. Awak seorang askar kan? Kapten Kate McBride bertanya. Major Razak perlahan-lahan mengangguk sambil mengeringkan kepalanya dengan tuala. Dari grup gerak khas, GGK. Jawapan yang ringkas. Tetapi satu perkataan itu menjelaskan segalanya. Grup gerak khas, GGK. Kapten Kate McBride berbisik.
Walaupun begitu, ia tetap tentera Malaysia kan? Awak nak abaikan saya sebab saya tentera Malaysia ke? Major Razak bertanya dengan tegas buat pertama kalinya. Kapten Kate McBride tidak dapat menjawab. Dia hanya memandangnya. Dan kemudian dia menyedari betapa besar kesilapan yang telah dilakukannya. Malam itu, Kapten Kate McBride minum di bilik asramanya. Sendirian. Big Tom datang melawat, tetapi dia tidak membuka pintu. Dia melihat dirinya di cermin dan bertanya kepada diri sendiri. Apa sebenarnya yang saya lakukan? Dia tersenyum pahit melihat pakaian seragam tenteranya yang mempunyai lencana Ranger. Betapa banyak usaha yang telah dicurahkan untuk mendapatkan lencana itu. Betapa banyak kali dia diabaikan kerana dia seorang wanita. Namun, dia melakukan perkara yang sama. Dia mengabaikan orang lain atas alasan kewarganegaraan. Awal pagi keesokan harinya, dia menelefon Major Razak. Sekali lagi, buat kali terakhir. Suaranya dipenuhi dengan desakan. Kali ini, sebagai pertarungan antara dua askar sebenar di laluan latihan survival. Major Razak terdiam seketika. Kenapa awak sampai sejauh ini? Saya nak buktikan yang saya belum kalah. Saya akui awak dari grup gerak khas, tapi saya nak tunjukkan yang saya masih ada peluang untuk mengatasi awak. Pukul 3 petang, di lapang sasa latihan Schofield. Ia adalah kawasan latihan tanah merah yang luas, berlatar belakangkan pergunungan Hawaii. Terdapat laluan halangan, halangan kawat, panjat tali, dan juga padang tembak praktikal. Kapten Kate McBride telah mendapatkan kebenaran khas dari pihak atasan. Atas alasan latihan persahabatan dengan orang awam. Sudah tentu, dia tahu Major Razak bukan orang awam, tetapi apabila Major Razak tiba, lebih 20 askar Amerika sudah berkumpul. Kabar angin telah tersebar. Orang Malaysia dari pasukan khas akan bertanding dengan pegawai kita. Askar-askar itu memandang Major Razak dengan penuh rasa ingin tahu. Kapten Kate McBride memakai pakaian tempur lengkap. Dia memakai helmet, vest taktikal, dan juga pelindung lutut. Awak pun perlukan peralatan kan? Dia bertanya. Tidak, saya akan lakukannya begini saja. Major Razak memakai baju tee hitam dan seluar khaki. Peraturan mudah saja, Kapten Kate McBride menjelaskan. Dari sana ke sana. Dia menunjuk ke satu titik kira-kira 500 meter dari garisan permulaan. Di sepanjang jalan, awak perlu melalui halangan, memanjat tali, melintasi tayar, dan akhirnya menembak 5 sasaran dengan tembakan simulasi. Siapa yang selesai dulu, dialah pemenang. Major Razak melihat sekilas laluan itu. Dia mengangguk. Mari kita mulakan. Dengan isyarat permulaan, kedua-duanya mula berlari. Pada awalnya, ia adalah tanah rata. Kapten Kate McBride mendahului sedikit. Tetapi perbezaan berlaku pada halangan pertama, tembok tinggi. Ia adalah tembok kayu setinggi 2 meter. Kapten Kate McBride memanjat dengan memegang tali. Tetapi Major Razak, dengan kelajuan lariannya, menendang tembok itu dan melintasinya dalam satu gerakan. Ia adalah teknik parkour. Apa tu? Askar-askar yang memerhati mula bersuara. Halangan kedua adalah tayar. Ia adalah seksyen di mana mereka perlu melangkah pantas melalui 20 tayar yang ditanam di tanah. Kapten Kate McBride bergerak pantas, tetapi tersilap langkah sekali di tengah jalan. Major Razak melangkah tepat di tengah tayar seolah-olah menari. Keseimbangannya sempurna. Major Razak mula mendahului. Yang ketiga adalah panjat tali. Ia adalah seksyen di mana mereka perlu memanjat tali setinggi 10 meter, membunyikan loceng, dan turun. Kapten Kate McBride memanjat tali dengan bersungguh-sungguh. Caranya memanjat hanya dengan kekuatan lengan menunjukkan kemahirannya, tetapi Major Razak berbeza. Dia menggunakan kedua-dua tangan dan kakinya. Dia memanjat dengan pantas seperti monyet. Apabila dia membunyikan loceng dan turun, dia meluncur turun tali. Dia lebih cepat, kira-kira 10 saat daripada Kapten Kate McBride. Mustahil. Big Tom berbisik. Ekspresi askar-askar di sekeliling menjadi serius. Kapten Kate McBride, kebanggaan mereka, telah dikalahkan sepenuhnya. Seksyen keempat adalah merangkak di bawah kawat berduri. Mereka perlu melalui seksyen 30 meter itu dalam keadaan meniarap. Kedua-duanya merangkak dengan pantas. Pergerakan Major Razak lancar seperti helikopter. Dia mengekalkan kelajuan sambil merendahkan badannya semaksimum mungkin. Seksyen terakhir adalah menembak.
Terdapat 5 sasaran pada jarak 50 meter. Kapten Kate McBride tiba dahulu. Tidak, Major Razak tiba di lapang sasar dahulu dan sudah memegang pistol. Ia adalah senjata simulasi. Ia menggunakan peluru cat, bukan peluru sebenar, untuk latihan. Kapten Kate McBride juga mengambil pistol. Dia menstabilkan nafasnya dan membidik. Bang! Kapten Kate McBride mula menembak dahulu. Tembakan pertama kena, tembakan kedua kena, tembakan ketiga terlepas. Dia membidik semula. Tembakan keempat kena, tembakan kelima kena. Pada masa itu, kedengaran 5 tembakan berturut-turut dari sebelahnya. Bang! 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 Ia adalah Major Razak. Dia kelihatan tidak membidik. Dia hanya mengangkat pistol dan menembak secara berterusan. Kelima-lima sasaran kena. Ia tidak mengambil masa lebih dari 3 saat. Kapten Kate McBride terpegun. Tangannya yang memegang pistol menggeletar. Major Razak perlahan-lahan menurunkan pistolnya. Dan kemudian dia memandangnya. Ekspresinya masih tenang. Namun, ada sesuatu yang berbeza di matanya. Ia adalah tatapan seorang askar yang belum pernah ditunjukkannya sebelum ini. Tatapan yang tenang, tepat, dan tegas. Sudah selesai, kata Major Razak. Lebih dari 20 askar di sekeliling tidak dapat berkata apa-apa. Kapten Kate McBride berdiri kaku di situ, memandang Major Razak. Air mata bergenang di matanya. Dia tidak tahu sama ada ia kekecewaan, rasa malu, atau penyesalan. Saya. Dia terketar-ketar. Saya hanya sangka awak lemah. Sebab awak lelaki Malaysia. Major Razak tidak berkata apa-apa. Dia hanya perlahan-lahan berpaling dan mula meninggalkan kawasan latihan. Tunggu. Kapten Kate McBride menjerit. Tetapi Major Razak tidak berhenti. Dia hanya berjalan pergi. Belakangnya semakin jauh. Kapten Kate McBride melutut di tempat itu. Ia adalah kekalahan yang mutlak. Bukan kekalahan dalam kebolehan, tetapi kekalahan kesombongan. Dan dia kini tahu betapa besar kesilapan yang telah dilakukannya. Namun, kebenaran yang lebih besar masih belum diketahuinya. Malam itu, Kapten Kate McBride minum di bilik asramanya, sendirian. Big Tom datang melawat, tetapi dia tidak membuka pintu. Dia melihat dirinya di cermin dan bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya lakukan? Dia tersenyum pahit melihat pakaian seragam tenteranya yang mempunyai lencana Ranger. Betapa banyak usaha yang telah dicurahkan untuk mendapatkan lencana itu, betapa banyak kali dia diabaikan kerana dia seorang wanita. Namun, dia melakukan perkara yang sama. Dia mengabaikan orang lain. Atas alasan kewarganegaraan, keesokan paginya, Kapten Kate McBride bangun awal. Hari ini adalah hari istimewa. Ia adalah hari majlis pembukaan latihan bersama pasukan khas Malaysia Amerika Syarikat. Ia adalah acara besar yang diadakan setahun sekali. Program di mana pasukan khas dari kedua-dua negara berkumpul untuk menjalankan latihan bersama selama 2 minggu. Nama Kapten Kate McBride juga ada dalam senarai peserta. Dia memakai pakaian seragam tentera yang kemas. Jaket, skirt dan topi dipakai dengan sempurna. Pukul 10 pagi, di auditorium besar Joint Base Pearl Harbor Hickam, Klan. Ia adalah auditorium yang tinggi dan luas, dengan bendera Amerika Syarikat dan bendera Malaysia tergantung bersebelahan di belakang pentas. Kerusi penonton dipenuhi oleh askar dari kedua-dua negara. Tentera Amerika kira-kira 600 orang, tentera Malaysia kira-kira 100 orang. Kapten Kate McBride duduk di barisan hadapan. Big Tom dan anak buahnya juga duduk di sebelahnya. Hari ini acara besar, Big Tom berbisik. Dengar khabar General Smith pun datang. General Smith adalah Panglima Armada Pasifik AS. Kapten Kate McBride tidak menjawab. Dia hanya memandang pentas. Malah, fikirannya masih dipenuhi dengan kejadian semalam. Belakang lelaki Malaysia itu terus menghantuinya. Penyampai majlis naik ke pentas. Hadirin sekalian, kita akan memulakan majlis perasmian sekarang. Band tentera memainkan lagu kebangsaan. Pertama, lagu kebangsaan Amerika Syarikat, kemudian negaraku. Semua orang berdiri tegak dan memberi tabik hormat. Setelah lagu kebangsaan selesai, pengenalan tokoh-tokoh utama bermula. General Smith, Panglima Armada Pasifik.
General Smith naik ke pentas dan menyampaikan ucapan. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan Ketua Pengarah bersama bagi latihan pasukan khas Malaysia Amerika Syarikat kali ini, kata penyampai majlis. Kapten Kate McBride duduk tanpa minat yang mendalam. Beliau adalah wakil dari Tentera Darat Malaysia. Telah berkhidmat selama 20 tahun dalam grup gerak khas. Dan kini melalui agensi perisikan pertahanan, Kapten Kate McBride mengangkat wajahnya. Grup gerak khas, pasukan khas elit Malaysia. Dia tahu nama itu. Saya memperkenalkan Lieutenant Kolonel Razak bin Abdullah. Bunyi tepukan bergema. Dari sisi pentas, seorang lelaki berjalan keluar. Dia memakai pakaian seragam Tentera Darat Malaysia. Jaket hijau gelap, tali pinggang merah, dan lencana pangkat perak yang jelas di bahunya. Di dadanya, tersemat beberapa lencana anugerah. Lelaki itu berjalan ke podium. Wajah Kapten Kate McBride menjadi pucat lesi. Tangannya menggigil, bibirnya kering. Lelaki itu tidak lain tidak bukan adalah Meja Razak. Tidak, Lieutenant Kolonel Razak. Dia adalah orang yang sama yang dihinanya di pantai dan di restoran burger. Orang yang sama yang mengalahkannya dalam latihan semalam. Dia ke? Kapten Kate McBride berbisik dengan suara menggigil. Big Tom yang berada di sebelahnya juga ternganga. Ya Tuhan, lelaki Malaysia itu, Lieutenant Kolonel Razak berdiri di hadapan mikrofon. Suaranya bergema di seluruh auditorium. Selamat pagi. Saya Lieutenant Kolonel Razak bin Abdullah, Ketua Pengarah bersama bagi latihan pasukan khas Malaysia Amerika Syarikat. Bahasa Inggrisnya fasih, sebutan juga sempurna. Latihan kali ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan operasi pasukan khas kedua-dua negara dan meningkatkan persefahaman bersama. Dia meneruskan ucapannya dengan tenang. Karismanya menyerlah. Maruah seorang askar dapat dirasakan. Kapten Kate McBride tidak dapat bernafas di tempatnya. Fikirannya kosong. Lieutenant Kolonel, Grup Gerak Khas, 20 tahun, Agensi Perisikan Pertahanan. Kata-kata itu berputar-putar dalam fikirannya. Orang yang dihinanya di pantai, orang yang dihinanya dengan kentang goreng adalah orang yang sebegitu. Seorang dari pasukan khas terbaik Malaysia dan kini seorang Lieutenant Kolonel, Ketua Keseluruhan. Dan ada satu lagi yang ingin saya katakan, Lieutenant Kolonel Razak meneruskan. Saya pernah ke sini 5 tahun yang lalu. Pada masa itu, saya dihantar ke sini untuk melatih calon-calon Ranger Tentera Amerika Syarikat. Jantung Kapten Kate McBride seolah-olah berhenti. 5 tahun yang lalu, ketika dia mengikuti Ranger School, saya masih ingat beberapa calon yang cemerlang pada masa itu, terutama seorang wanita yang pertama kali mencuba sebagai wanita. Lieutenant Kolonel Razak berhenti sejenak, dan kemudian dia perlahan-lahan melihat ke sekeliling penonton. Matanya berhenti pada Kapten Kate McBride. Hanya satu saat, dia kelihatan menyadarinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Malangnya, calon itu gagal dalam ujian akhir. Namun, semangat cabarannya sangat saya hargai. Kapten Kate McBride pada ketika itu baru teringat. Wajah jurulatih Malaysia yang menyebabkan dia gagal 5 tahun yang lalu memang lelaki itu. Sepanjang tempo latihan ini, saya mengharapkan yang terbaik dari Anda semua. Lieutenant Kolonel Razak memberi tabik hormat. Semua askar di auditorium berdiri dan membalas tabik hormat. Kapten Kate McBride juga memberi tabik hormat dengan tangan menggigil. Tetapi air mata mengalir dari matanya. Rasa malu, penyesalan, rasa bersalah, semua perasaan bercampur baur. Majlis berakhir, dan orang ramai mula berdiri. Kapten Kate McBride tidak dapat bangun dari tempat duduknya. Kekuatan kakinya hilang. Kapten, Big Tom memanggil dengan cemas. Dia ke? Orang yang kita buat macam tu? Suaranya juga menggigil. Anak buahnya yang lain juga saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka, betapa angkuhnya mereka, dan betapa besarnya harga yang perlu dibayar. Lieutenant Kolonel Razak berpaling dari pentas dan berjabat tangan dengan pegawai-pegawai lain. Dia masih kekal dengan ekspresi tenang. Tiada tanda-tanda ingin membalas dendam, tiada tanda-tanda kemarahan. Hanya seorang askar yang menjalankan tugasnya. Tetapi penampilan itu lebih mengejutkan bagi Kapten Kate McBride. Dia tidak berminat untuk membalas dendam.
Sejak awal lagi, orang seperti dia mungkin tidak ada dalam fikirannya. 4 hari berlalu, sejak majlis perasmian berakhir. Latihan bersama yang sebenar telah bermula. Kapten Kate McBride mengambil bahagian dalam latihan, tetapi dia bukan lagi dirinya yang dulu. Penampilannya yang penuh keyakinan telah hilang, digantikan dengan sikap yang tenang dan berhati-hati. Rakan-rakannya bertanya, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menumpukan perhatian kepada latihan dengan senyap. Lieutenant Kolonel Razak menyelia keseluruhan latihan. Dia tegas dan berdisiplin, tetapi dia melayan semua peserta dengan hormat. Dia tidak membezakan antara tentera Amerika atau tentera Malaysia. Dia memuji mereka yang melakukannya dengan baik dan menunjukkan kekurangan mereka yang tidak mencapai sasaran. Ia adalah gambaran sempurna seorang askar. Semua orang yang melihatnya di padang latihan mula menaruh rasa hormat kepadanya. Pada hari kelima, terdapat latihan survival malam. Ia adalah program di mana pasukan dibentuk dan menjalankan latihan survival selama 2 hari di kawasan pergunungan. Kapten Kate McBride ditempatkan dalam pasukan 3 yang terdiri daripada 3 askar Malaysia dan 4 askar Amerika. Lieutenant Kolonel Razak mempunyai peranan untuk melawat dan memeriksa setiap pasukan secara langsung. Pada malam pertama, di tapak perkhemahan, pasukan 3, ahli pasukan sedang memasang khemah dan menyediakan makanan. Kapten Kate McBride duduk sendirian di atas batu yang sedikit jauh. Malam di pergunungan Hawaii lebih sejuk daripada yang disangka. Dia duduk memeluk lututnya, memandang bintang-bintang. "Kapten," kedengaran suara dari belakang. Kapten Kate McBride terkejut dan menoleh. Ia adalah Lieutenant Kolonel Razak. "Lieutenant Kolonel." Kapten Kate McBride tergesa-gesa berdiri dan memberi tabik hormat. Tangannya menggigil. "Selesa saja," kata Lieutenant Kolonel Razak. Dia duduk di atas batu di sebelahnya. Kesunyian berlalu seketika. Di bawah cahaya bintang, wajah kedua-duanya kelihatan samar-samar. Lieutenant Kolonel, Kapten Kate McBride membuka mulutnya dengan suara menggigil. "Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf." Lieutenant Kolonel Razak tidak menjawab. Dia hanya memandang ke hadapan. "Tiada ruang untuk saya membela diri," Kapten Kate McBride meneruskan. Saya sangat kecewa kerana diabaikan hanya kerana saya seorang wanita. Semasa saya masuk Ranger School dan juga dalam perkhidmatan, saya sentiasa perlu membuktikan diri. Sebab itulah suaranya menggigil. Saya jadi mengabaikan orang lain. Saya melakukan perkara yang sama. "Saya faham," Lieutenant Kolonel Razak membuka mulutnya buat pertama kalinya. "Saya dapat rasakan betapa sukarnya perjalanan awak sehingga ke tahap ini." Kapten Kate McBride mengangkat wajahnya dan memandangnya. "Tetapi itu bukan alasan untuk mengabaikan orang lain." Suara Lieutenant Kolonel Razak tegas, tetapi tidak dingin. Kapten pun tahu, kan, betapa sakitnya diabaikan. Air mata mengalir dari mata Kapten Kate McBride. "Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf." Dia menundukkan kepalanya. "Saya tidak layak untuk diampuni." Tetapi, Lieutenant Kolonel Razak terdiam seketika. Dan kemudian dia berkata perlahan, "Saya sudah memaafkan awak. Malah, ia tidak pernah berlaku pun sejak awal lagi." Kapten Kate McBride mengangkat wajahnya. Ekspresinya tidak percaya. "Saya telah hidup sebagai askar selama lebih 20 tahun, kata Lieutenant Kolonel Razak. "Sepanjang tempo itu, saya diabaikan berkali-kali. Setiap kali saya menyertai latihan di luar negara, ia sentiasa sama. Kerana saya Asia, kerana saya Malaysia, kerana badan saya kecil. Pada mulanya, saya marah dan kecewa. Tetapi seiring dengan masa, saya menyedari." Dia memandang Kapten Kate McBride dengan lurus. Orang yang benar-benar kuat tidak akan mengabaikan orang lain. Nilai seorang askar tidak ditentukan oleh kewarganegaraan, jantina atau penampilan. Lieutenant Kolonel Razak meneruskan. Ia ditentukan oleh kebolehan dan kepribadian. Kapten sudah pasti seorang askar yang berkebolehan. Lencana Ranger awak membuktikannya, tetapi kepribadian awak masih belum cukup. Kapten Kate McBride mengangguk. Dia tidak dapat membantah. Tetapi jika awak menyesal sekarang, itu bermakna awak sedang berkembang. Kapten Kate McBride bertanya dengan suara menggigil. "Bagaimana awak boleh menahan semuanya itu?"
Kalau saya pasti akan mendedahkan identiti saya dan melawan balik. Lieutenant Kolonel Razak tersenyum pahit. Sejujurnya, tidak mudah untuk menahannya, terutama apabila mereka ketawa sambil memegang kentang goreng. Dia berhenti seketika. Tetapi saya ada misi. Saya perlu menyembunyikan identiti saya. Dan satu lagi, Lieutenant Kolonel Razak menambah, mudah untuk marah. Tetapi saya percaya, kekuatan sebenar adalah untuk menahan dan berusaha memahami. Seorang askar bukan hanya perlu kuat. Dia perlu mempunyai kebijaksanaan dan hati. Kapten Kate McBride mengukir kata-kata itu di hatinya. Ia adalah pelajaran yang tidak akan dilupakannya seumur hidup. Baik, mari kita berdiri. Lieutenant Kolonel Razak bangun terlebih dahulu. Kapten Kate McBride juga berdiri. Mulai esok, selesaikan latihan yang tinggal dengan bersungguh-sungguh. Kapten mempunyai kelayakan yang cukup untuk menjadi seorang askar yang hebat. Dia menghulurkan tangannya. Dia meminta jabat tangan. Kapten Kate McBride memegang tangannya dengan ekspresi yang penuh emosi. Terima kasih banyak-banyak. Mereka berjabat tangan. Dalam udara malam yang sejuk di pergunungan Hawaii, kedua-dua askar itu mula memahami dan menghormati satu sama lain. Kewarganegaraan, jantina, dan pangkat tidak penting. Mereka hanyalah rakan sejawat yang berjalan di laluan yang sama. Lieutenant Kolonel Razak berpaling dan berjalan pergi. Kapten Kate McBride memandang lama belakangnya. Dia telah berubah. Dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Latihan selama 2 minggu telah berakhir. Pada hari majlis penutup, Kapten Kate McBride sekali lagi bertanya kepada Lieutenant Kolonel Razak. Lieutenant Kolonel, boleh saya tanya satu soalan terakhir? Silakan. Apa sebabnya awak menggagalkan saya 5 tahun yang lalu? Lieutenant Kolonel Razak berfikir sejenak. Ia bukan kerana kekurangan stamina. Ia adalah kekurangan kerja berpasukan. Awak hanya cuba untuk melakukannya dengan baik seorang diri. Kapten Kate McBride mengangguk. Saya rasa saya faham sekarang. Dia memberi tabik hormat. Lieutenant Kolonel Razak juga membalas tabik hormat dan mereka berpisah. Kapten Kate McBride kembali ke pentas dan Lieutenant Kolonel Razak pulang ke Malaysia. Tetapi pelajaran yang mereka pelajari dalam 2 minggu itu kekal seumur hidup, bahawa orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang mempunyai kekuatan fizikal, tetapi orang yang boleh menghormati orang lain, bahawa keberanian sebenar bukanlah untuk bertarung, tetapi untuk menahan dan memahami. Dan bahawa askar sebenar dinilai bukan oleh pangkat atau kewarganegaraan, tetapi oleh kepribadian. Sejak hari itu, Kapten Kate McBride berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi mengabaikan rakan sejawatnya yang lebih muda dan menghormati askar dari negara lain. Dan pada tahun-tahun kemudian, dia berkata, Lieutenant Kolonel Malaysia yang saya temui di Hawaii adalah guru utama dalam hidup saya. Jika anda menyukai cerita ini, sila langgan sekarang. Kita akan berjumpa dalam episod baharu setiap hari. Sila beritahu kami di mana anda menonton sekarang di komen. Kami sangat ingin tahu tentang semua pembaca kami yang hebat. Terima kasih.